Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: "Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan kuliah kita untuk kita sama-sama memahami surah Al-Fatihah, dan insya-Allah akan diteruskan dengan surah-surah amalan yang lain. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang barakah ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, dapat memberikan kepada kita di samping berkat rahmat, dapat memberikan kepada kita kefahaman, dan seterusnya kita dapat mengaplikasikannya dalam bentuk amalan kita insya-Allah. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah membicarakan tentang muqaddimah ataupun latar belakang surah Al-Fatihah, mengenai namanya, mengenai kelebihannya dan beberapa perkara lainlah yang telah disebutkan. Cuma ada satu soalan kan daripada berkenaan dengan asbabun nuzul. Ya. Jadi kalau mengikut asbab, kalau kita nak menyebutkan tentang asbabun nuzul, kalau mengikut apa yang ada dalam kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti, disebutkan di situ bahawa surah Al-Fatihah ni tidak ada asbabun nuzul. Tidak ada. Maksud tidak ada tu ialah ada hadis berkenaan dengan turunnya surah Al-Fatihah, tapi hadis itu tidaklah menunjukkan secara langsung bahawa kisah itulah sebab kenapa surah Al-Fatihah itu diturunkan. Dia ada kisah tapi dia tidak ada hubungan yang langsung, tidak ada hubungan yang direct kepada sebab turunnya Al-Fatihah itu. Dia bukannya macam berlaku satu perkara lalu turun ayat Quran menjawab soalan tu. Tidak. Tapi ada kisah. Seperti mana dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan satu hadis berkenaan dengan penurunan surah Al-Fatihah ini, hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla. Ini kita dah pernah baca sebelum ni pada kuliah yang lepas, iaitu berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang solat tu kan, kita pernah sebutkan. Kata Abu Sa'id, kuntu usalli fil masjidi fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Aku telah menunaikan solat di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil aku, tetapi aku tidak menyahutnya. Fakultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi sedang solat. Faqala alam yakulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah Allah Taala berfirman, sahutlah seruan jawablah kepada Allah dan juga Rasul apabila keduanya memanggil kamu. Summa qala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengajarkan kepada kamu, memberitahu kepada kamu satu surah. Surah itu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Summa akhadha biyadi falamma arada an yakhruj qultu ya Rasulullah alam taqul ta'u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Kemudian apabila aku hendak keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kamu mengatakan bahawa aku pasti akan mengajarkan kamu satu surah yang mana ia adalah surah yang paling agung dalam Quran? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
Alhamdulillahi rabbil alamin, hiyas sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi rabbil alamin, ia adalah as-sab'ul mathani dan juga Al-Quran yang agung yang aku diberikannya. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ketika menyebutkan tentang penurunan ayat tersebut. Itulah kisahnya. Kisah bagaimana surah tersebut ketika itu surah itu diturunkan. Ya, baik. Okey. Jadi habislah berkenaan dengan mukadimah ni, latar belakang surah Al-Fatihah. Kemudian kita, sebelum kita masuk surah Al-Fatihah, kata para ulama disunatkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kalanya disebut sebagai ta'awuz. Ada kalanya disebut sebagai isti'adzah. Sama je. Maksudnya sama je, iaitu meminta perlindungan daripada Allah Taala. Bila kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Disunatkan kita baca sebelum kita membaca Al-Fatihah atau mana-mana ayat dalam Al-Quran. Ya. Cuma di sini perlu diingatkanlah, terutamanya pada orang lelaki lah. Orang perempuan mungkin dia tak terlibat. Orang lelaki contohnya kan, kalau dia berceramah ke, dia berucap ke, kadang-kadang dia menggunakan ayat Quran sebagai dalil. Dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Sebenarnya mana satu yang firman Allah? Yang wal asri itulah. A'udzubillah itu bukan. Jadi a'udzubillah itu dibaca perlahan sepatutnya. Tapi kalau orang baca kuat, kita bolehlah bersangka baik. Mungkin a'udzubillah tu dia niat dalam hati, dalam kurungan ke. Tapi eloknya tak payahlah. Sebenarnya kalau kita baca ayat Quran sebagai hujah, kita tak payah baca bismillah pun tak apa. Tak payah baca a'udzubillah pun tak apa. Tak payah pun tak apa. Seperti mana dalam khutbah di Selangor, biasa teks khutbahnya ialah Alhamdulillahil qail. Kemudian terus baca ayat Quran. Jadi kena fahamlah tu. A'udzubillah tu kita baca dalam hati ke ataupun perlahan. Contoh kita kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. A'udzubillah tu kita punya ayat tu. Yang Allah berfirman (2), itu ayat Quran sepatutnya. Tapi sebenarnya kalau kita tak baca a'udzubillah pun tak apa, sebab kita ketika itu baca Quran bukan dengan niat untuk baca Quran macam yang kita tilawah ni. Kan? Kita baca dengan niat ihtijaj. Maknanya berhujah, berdalil, istidlal. Menjadikan Quran tu sebagai dalil. Bukannya kita baca tu dengan niat untuk sebagai wirid kita, sebagai bacaan harian kita. Itulah. Tapi ini masalah dari segi inilah kan, dari segi adab kita lah. Baik, kemudian apa dalilnya yang menyuruh kita baca isti'adzah ataupun ta'awudz? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98. Ini biasa dah kita dengar kan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kerana itu kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, kemudian Imam Ibn Kathir ada menghuraikan, dan juga imam-imam lain, ulama-ulama tafsir yang lain, ada membincangkan tentang asal usul makna syaitan. Asal usul makna syaitan. Jadi ada beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa syaitan itu, kalimah syaitan itu berasal daripada kalimah syatana. Shin, ta, nun. Syatana. Yang membawa maksud jauh. Ba'uda. Jauh. Kalau dalam kamus dia bagi contoh ayat, syatanat ad-dar. Rumah tu jauh sangat. Syatanat. Jauh. Jadi dinamakan syaitan tu sebagai dengan
kalimah begitu, syaitan yang berasal daripada syaitana tu, kerana dia jauh daripada rahmat Allah, terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kata Imam Ibn Katsir, jauh daripada sifat tabi'i manusia. Manusia ni kan sifat tabi'inya suka kepada kebaikan, kan? Suka kepada benda-benda fitrah, kebaikan, keamanan, tak suka gaduh-gaduh, tak suka buat jahat. Itu secara fitrah begitu manusia, kan? Tapi syaitan ni jauh daripada fitrah yang asal, yang suci. Ada juga ulama yang mengatakan syaitan, kalimah syaitan itu berasal daripada kalimah syata. Shin alif ta. Syata. Syata ni ihtaraqa, terbakar, hangus. Terbakar. Kalau dalam kamus diberi contoh ayat, contohnya syatat tabikh, masakan telah hangus. Hangit. Apa, rentung. Dia kata syata at-tabikh, masakan telah hangit lah, hangus, begitu. Syata. Kalau mengikut pendapat kedua ni, maka jelas syaitan itu dipanggil begitu kerana memang kesudahannya dia dalam neraka lah. Dan kerana dia dicipta pun daripada api. Itu. Ada juga orang tanya, kata kalau syaitan tu dicipta daripada api, jadi kalau masuk neraka tak rasa apa lah. Jadi ada satu tok guru tu, dia kata, dia jawab soalan macam ni, dia kata, "Amir sini, kita keluar." Dia keluar. Dia keluar, dia ambil satu segumpal tanah, dia hempuk atas kepala dia. Macam sakit tak sakit? Dia kata, "Sakit lah tuan guru." "Apa tak sakit pula?" Dia kata, "Bukan ke kamu dicipta daripada tanah macam ni?" Sama ya. Kamu dicipta daripada tanah, kan? Bila tanah tu dikenakan pada kamu, sakit juga. Sama lah api pun. Bila ada api yang lebih dahsyat lagi dikenakan pada api tu akan rasa sakit lah. Syaitan tu akan rasa azab lah. Itu jawapan dia. Baik, daripada dua pendapat tadi, mana yang lebih sahih? Kata Imam Ibn Katsir, yang lebih sahih ialah pendapat pertama, yang mengatakan syaitan itu berasal daripada kalimah syatana. Berasal daripada kalimah daripada syatana. Adalah hujah dia, saya tak nak sebutlah dalam-dalam, cukup sekadar itulah kita tahu. Ya. Adapun kalimah ar-rajim, ar-rajim itu mengikut wazan fa'il. Jadi fa'il, fa'in ya lam, kadang-kala membawa maksud maf'ul. Samalah dalam kalimah rajim ini. Rajim sebenarnya maksudnya ialah marjum. Sebab tu kita terjemah syaitan yang direjam. Jadi fa'il ada kalanya membawa maksud fa'il, ada kalanya membawa maksud sifat, macam kathir, kan, fa'il. Tapi ada kalanya juga fa'il dia membawa maksud maf'ul, seperti rajim, maksudnya ialah marjum, direjam. Seperti qatil, ya, membawa maksud maktul, terbunuh. Qatil tu maksudnya ialah mangsa korban yang dibunuh, yang terbunuh. Begitu. Okey, itulah dia berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Imam Qurtubi mengatakan bahawa seluruh ulama telah ijma', telah sepakat bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukannya ayat Quran dan bukan juga satu ayat daripada ayat Al-Quran. Sebaliknya itu adalah kata-kata pembaca Quran itu sendirilah, lafaz dia. Okey. Dari segi fiqh pula, kan, kita ni kalau kita sembahyang ni disunatkan tak kita baca a'udzubillah sebelum baca Fatihah? Disunatkan. Kadang-kadang ada orang tak baca, tak apalah, sahlah sembahyang dia, tapi kurang pahala. Ya, jadi selepas kita Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah disunatkan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kalau sekiranya kita jadi makmum, disunatkan ke tidak kita baca a'udzubillah sebelum kita sendiri baca Fatihah? Pun sama juga, disunatkan. Imam
Disunatkan atau tidak? Ya, disunatkan. Dia baca perlahan lah. Tapi saya pernah dengar satu imam di Morocco, dia baca kuat. Dia baca kuat. Mungkin mazhab dia lah, mazhab Maliki kan. Dia baca. Tapi itu pun sembahyang sunat, sembahyang tarawih. Tak silap saya, Syekh Uyun Al-Kushi nama dia. Al-Uyun Al-Kushi, seorang qari di Morocco lah. Dia baca kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sambung dengan bismillah. Tak apalah. Itu inilah mungkin mazhab lain. Kemudian dari segi fiqh pula, saya suka kaitkan dengan fiqh sebab fiqh ni kita nak amal hari-hari. Tafsir ni bukan semua kita boleh amal. Ada benda yang dia masuk, kemudian kita imani, percaya, dah cukup. Ada benda kita kena masuk, faham, kita beriman dengannya, kita percaya, yakin dan kena amal. Antaranya lah benda macam ni, a'udzubillah ni, isti'azah. Disunatkan kita diam sebentar sebelum dan selepas a'udzubillah ketika kita dalam solat. Maknanya kita angkat takbir, baca iftitah, jangan terburu-buru baca a'udzubillah. Selepas iftitah kita diam sebentar untuk putuskan antara doa iftitah dan juga a'udzubillah. Kemudian selepas a'udzubillah pun kita diam sebentar untuk putuskan dengan al-Fatihah. Begitu juga dengan selepas al-Fatihah disunatkan kita diam sebentar untuk putuskan dengan amin. Amin bukan Quran. Bukannya kita baca atas dasar ayat Quran. Begitu juga selepas amin disunatkan kita diam sebentar untuk surah, sebelum masuk surah. Makna kata jangan terburu-buru lah, sambung semua. Ada. Tapi dia tak panggil tumaninah, dia panggil saktah. Kalau tumaninah jadi rukun. Jadi tak sah pula kan kalau tak buat. Dipanggil saktah. Tapi kena ingatlah, saktah di sini bukan saktah tajwid. Kalau saktah tajwid berhenti tanpa nafas. Yang ni boleh nafas lah, tak boleh. Kalau tak bernafas, susah lah kan. Jadi itulah. Okey, baik. Kemudian kita masuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maksudnya ialah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba tu dengan ismi, nama. Okey. Di sini ulama juga membincangkan. Dia kata kalau sin mim tu asalnya ialah ismun, kenapa hilang alifnya? Kan? Pernah tak kita terfikir? Mungkin pernah kot, dah ada ustaz-ustaz ajar. Kan kita baca bismillah ni kan? Bismillah. Ba tu denganlah ba. Dia tambah dengan ism. Tapi mana pergi alif tu? Kata ulama, alif ni hilang kerana bismillah ni perkataan yang dah memang maklum di sisi orang Arab. Kalau tak ada alif pun orang tahu dah memang asal sin mim ni ialah ism. Dah maklum. Orang Arab sudah maklum. Jadi bila maklum, ada ke tak ada ke, sama saja. Lagipun kalau ada pun tak dibaca kan. Alif ni ataupun hamzah ni dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal. Ni ada dua. Hamzah wasal dengan hamzah qata'. Hamzah wasal ni bila disambung tak bunyi hamzah ni, alif ni. Bis dia lompat terus. Jadi ada ke tak ada ke sama. Orang Arab sudah sedia maklum. Berbeza dengan kalimah bismi pada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita tengok dalam mushaf, dia ada alif. Sebab itu ayat baru. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu belum diketahui lagi oleh orang Arab. Bismillah ni memang orang Arab jahiliah pun sebut bismillah. Dia sebut jahiliah, sebut bismillah. Walaupun dia sembah berhala, tapi dia sebut bismillah juga. Sekadar mengambil keberkatan lah. Tapi dia tak tauhid pun. Jadi itulah sebabnya kenapa di sini tidak ada alif, sedangkan di sana dalam surah Al-Alaq ada alif. Kena ada alif yang sana, yang surah Al-Alaq tu, sebab itu adalah ayat baru yang belum diketahui, baru turun. Kalau bukan kerana
turunnya wahyu, kita tak tahu ayat tu, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kerana itu dikekalkan alifnya supaya orang tahulah asal ismu tu ialah ada alif pada awalnya, pada asalnya. Kemudian ismun tadi tu, ismi, ulama juga berbincang asalnya daripada apa ismi tu, kalimah ism. Dalam apa ni, nahu ni, ilmu nahu, ilmu tata bahasa Arab ni, dia ada dua kumpulan, dua mazhab lah. Satu mazhab Basrah, ulama Basrah. Satu lagi mazhab Kufi, ulama Kufah. Kalau berkenaan dengan masalah ni, ismun ni, kan tadi kita kata bismillah kan, dalam tu ada kalimah ism. Ya ke? Oh ya? Bawah lah, tulis bawah. Sini mungkin kot, sini tadi kepala tadi kan. Okey. Kalimah ism. Kalimah ismun ni asalnya daripada apa? Jadi kata ulama Basrah, ulama Basri, dia kata ismun ni asal daripada sumu. Sumu ni maksudnya ialah tinggi. Ketinggian lah sebenarnya. Saya ringkaskan lah jadi tinggi. Sumu. Kemudian dia ada banyaklah perbahasan dia, macam mana waw ni boleh pergi depan jadi alif. Dia ada panjang lagi. Kemudian ulama Kufah pula, ulama Kufah mengatakan ismun ini asal daripada kalimah simah. Simah yang bermaksud tanda. Tanda, alamat. Alamat. Jadi nama kenapa macam mana cakap nama, oleh kerana nama kita ni menunjukkan ketinggian kita. Sebab itulah kita katakan bahawa dia adalah sumu. Oleh kerana nama itu menunjukkan ketinggian seseorang, maka kerana itulah ianya berasal daripada sumu. Sumu maksudnya tinggi, ketinggian. Tapi ada juga yang kata bahawa ismun tu, nama, berasal daripada simah. Kenapa diambil daripada simah? Sebab simah tu maksudnya tanda, dan nama adalah tanda kita. Tanpa nama kita tak ada tanda lah. Tak adalah tanda yang membezakan kita dengan orang lain. Dengan ada nama ni lah kita boleh jadi beza dengan orang lain. Itu yang dibincangkan oleh ulama Nahu dari sudut asal usul kalimah ism. Cuma mana satu pendapat yang lebih tepat? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, para ulama yang ahli tahqiq, iaitu ulama yang betul-betul mengkaji dengan hujah-hujah apa semua, mereka mengatakan bahawa pendapat pertama lebih tepat, yang mengatakan sumu. Jadi nama itu ismun itu dipanggil begitu kerana dia menunjukkan sumu musamma. Dia menunjukkan ketinggian pemilik nama tu. Adalah panjang lagi lah macam mana dia boleh jadi ismun tu panjang. Cukup sekadar itulah. Kemudian bismillah. Selepas ism, kalimah Allah. Kalimah Allah. Kalimah Allah ni, kalau tadi kalimah ismun kita bincang asal usul makna dia. Kerana apa? Kerana kalimah ismun itu dia adalah mushtaq. Mushtaq ni maknanya kalimah yang terpecah, terhasil daripada kalimah lain. Macam kita lah bahasa Melayu kan. Makanan, dia daripada makan. Macam tu lah kan. Minuman, daripada minum. Tanggungjawab, gabungan dua. Begitulah umpamanya.
begitulah juga dengan kalimah ism tadi. Dia ada asal usul dia, ada boleh jadi begini, boleh jadi begini, pecahan-pecahan dia. Tapi kalimah Allah ni, boleh, adakah dia satu kalimah mushtaq atau tidak? Suatu kalimah mushtaq, kalimah yang berasal daripada kalimah lain, atau dia memang kalimah begitu, sebiji macam tu, Allah. Itu memang betul lah. Kita ni memang biasa kita tahu yang itulah. Sebab memang saya dengar daripada Profesor Abdul Basir UKM, Profesor Syariah, dia kata kalimah Allah ini kalau mengikut Imam Syafi'i, dia adalah kalimah yang memang begitu. Dia kalimah Allah itu tidak berasal daripada mana-mana kalimah yang lain. Maka itu menunjukkan ketinggian kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ialah, kata beliau, kerana kalimah Allah tu tidak boleh diduakan. Macam kitab. Kalau dua jadi kitaban, kan? Kita belajar kan? Kalau banyak jadi kutub. Kutub masjid. Dua masjidan. Banyak masajid. Tapi Allah tak boleh. Kita tak boleh kata Allahan. Allahun, tak boleh. Itulah dia. Allah. Begitu. Ini saya dengar lah. Ni baru juga ni, ilmu baru yang saya belajar. Saya tengah belajar kitab Tuhfatur Raghibin, karangan Syekh Arsyad Banjari, di surah An-Nur. Hari apa saya pun tak ingat. Sabtu subuh kot. Dengan itulah di surau kami lah, di surah An-Nur, dengan Profesor Abdul Basir. Jadi beliau baru bahas bismillah je, macam ni lah. Beliau kata begitulah. Dia menurut Imam Syafi'i, kata beliau, menurut Imam Syafi'i, kalimah Allah itu bukan mushtaq, bukan terhasil daripada mana-mana kalimah yang lain. Ia memang kalimah yang khusus, yang memang berdiri dengan sendirinya. Maksudnya berdiri dengan sendiri itu maknanya bukan berasal daripada kalimah lain yang membentuknya. Tapi ada tak pandangan lain? Ada. Ada yang kata kalimah Allah ni berasal daripada kalimah al-ilah, iaitu Tuhan. Al-ilah. Lalu dibuang hamzah yang tengah tu, jadilah Allah. Lalu ditebalkan jadi Allah. Begitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Tak apa, sila. Ada kawan dah semua. Ya, masya-Allah, sila. Ya. Itulah berkenaan dengan kalimah Allah. Dan kalimah Allah adalah, kalimah Allah tu, lafaz Allah itu ialah nama Allah yang teragung. Yang kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai banyak nama. Dan yang kita biasa hafal, yang 99 itulah sebagaimana yang datang daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tapi nama Allah yang paling agung ialah Allah itu sendiri. Kalimah Allah tu yang terdiri daripada alif, lam, ha, itulah kalimah Allah yang paling agung. Itulah kalimah Allah yang paling agung. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan bahawa itu kalimah Allah itu ialah ismul a'zam. Dalam hadis ada disebutkan bahawa ada al-ismul a'zam, satu nama yang khusus, yang agung, yang special, yang istimewa, yang mana tidak ada seorang pun yang berdoa dengan menyebut nama Allah itu melainkan doanya akan dikabulkan. Maka ulama pun fikirlah, apa nama ni? Apakah dia nama Allah yang special ni, kalau dibaca Allah akan makbulkan doa? Banyaklah pendapat ulama. Tetapi kalau mengikut sebahagian ulama, itulah kalimah Allah itu sendiri adalah al-ismul a'zam. Itulah dia kalimahnya. Ada ulama yang menafikan. Ada ulama yang menafikan kewujudan al-ismul a'zam. Sebab baginya semua nama Allah tu sama. Ini pendapat ni dinisbahkan pada Imam At-Tabari. Dah. Tak. Apa? Tak, kat kaca tu dekat surah dengan ngaji. Okey, tak. So ya start ganggu. Tak apa. Baik. Ada setengah ulama atau
Atau setengah pendapat mengatakan bahawa, Ayat yang kan. tak apa. Ada setengah pendapat atau setengah ulama mengatakan bahawa tidak ada istilah ni Al-Ismul Azam ni. Tak ada. Semua nama Allah sama. Pendapat ini dinisbahkan kepada Imam Abu Ja'far At-Tabari, iaitu ulama tafsir yang besar lah. Tafsir Tabari. Tafsir Tabari ni besar lah. Rasanya tak ada orang belajar lah. Besar macam ni lebih kurang. Besar macam ni. Lebih besar daripada Ibn Kathir. Bahkan dikatakan tafsir Ibn Kathir itu adalah ringkasan daripada Tabari. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tidak. Ada yang kata Imam Ibn Kathir hanya ambil sahaja sebahagian, bukannya ringkas. Imam Ibn Kathir hanya rujuk saja At-Tabari, tapi bukanlah beliau meringkaskan daripada At-Tabari. Dan pendapat yang sama juga dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Hatim Ibnu Hayyan ni. Hayyan ke Hibban? Dan juga Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Hujahnya apa? Kerana dia kata tak boleh kita membeza-bezakan nama Allah. Tak boleh kata ni lagi besar, lagi agung daripada nama ni. Ar-Rahman lagi agung daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim lebih agung daripada Al-Malik. Katanya begitulah. Itu hujah. Hujah bagi pendapat tersebut. Ada yang kata bahawa nama Allah itu, nama Allah yang agung itu, yang paling agung, Al-Ismul A'zam, ada. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu dan tak boleh tahu pun. Memang itu adalah rahsia Allah. Ada juga yang kata begitu. Dan ada juga yang mengatakan nama Allah Al-Ismul A'zam yang paling agung itu ada dan boleh kita tentukan. Boleh dicari melalui dalil lah. Bila dibaca hadis-hadis berkenaan dengan Al-Ismul A'zam, maka didapati ada 14 pendapat dalam menentukan mana satu nama Allah yang dikatakan sebagai Al-Ismul A'zam, yang kalau kita berdoa dengannya Allah akan kabulkan. 14 pendapat. Saya tak sebutlah semua, kalau sebut habislah kan. 14 pendapat ni disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya, juga Imam Abu Hanifah, At-Tahawi dan ramai ulama. Oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar menyebutkan 14 pendapat. Tetapi ramai di kalangan ulama yang mengatakan Allah itu sendiri, kalimah Allah itu sendiri adalah Al-Ismul A'zam. Antara yang berkata demikian ialah Imam Abu Hanifah, Imam At-Tahawi dan lain-lain. Kerana apa? Kerana di dalam Quran terdapat 2697 nama Allah diulang. 2697. 2697. Ini Arab ni. 2697 kali nama Allah diulang di dalam Al-Quran. Ini saya pun tak ingat ni saya ambil dari mana ni, sebab ni nota lama saya tulis. 2697 nama Allah itu diulang di dalam Al-Quranul Karim. Ada tak pendapat lain? Adalah, seperti mana kita sebut tadi, ada 14 pendapat dalam menentukan Al-Ismul A'zam. Antara pendapat lain yang masyhur ialah pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata Al-Ismul A'zam ialah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu saya ingat lagi arwah ayah saya ni dulu imam juga. Dia pun ustaz lah. Kadang-kadang kalau doa-doa yang panjang, yang penting-penting, dia sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam doa tu disebut begitu. Jadi dalam tu ada Allah, ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan harapan mudah-mudahan doa tu makbul. Dan memang ayah saya banyak juga doanya yang makbul lah. Di antaranya beliau doa tahun 2015, beliau doakan saya supaya saya dapat pergi haji. Tahun 2016 saya dapat pergi haji. Ustaz pergi haji 2000 apa? 16. 16. Saya pergi haji dengan tabung haji, bukan package. Makbul. Ustaznya sekian dapat pergi haji. Dari 2008 saya tak dapat pergi haji. Ya. Dari 2008 saya pergi umrah. Umrah pun alhamdulillah. Itu pun dapat kat pasir ni. Ya. Dapat kat pasir ni. InsyaAllah. Lepas PKP ni boleh insyaAllah. Lepas pandemik. PKP ni.
Mudah-mudahan kita semua terpilih lah insya-Allah. Yang dapat dah pergi haji pun mudah-mudahan Allah. Kan? Sebab haji antara kata ibadat yang besar lah. Sebab ibadat yang menggunakan badan dan harta. Solat dia badan, zakat harta. Tapi haji ni ibadat yang menggunakan badan dan harta. Dua-dua berkorban. Ustaz, saya nak tanya, kalau mak saya, ayah saya dah pergi haji, kalau saya pergi dengan Abang Ipar lah kan, pergi haji boleh ke? Boleh, tak masalah. Boleh, tak ada salah kan? Sebab saya pergi umrah 2018 kan. Tu saya cakap dengan Abang Ipar, kumpul duit kita pergi haji ramai-ramai. Betul lah. Sebab apa, saya pergi umrah depan Kaabah pun lelah air mata. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat pergi insyaAllah. Itulah saya nak pergi ni. Saya nak kumpul duit. InsyaAllah. Ada Abang Ipar kali. Okey. Baik. Jadi itulah bismillah, bismillah. Baru bismillah tu. Baru bismillah. Kemudian ba tadi tu kan, ba kan maksudnya dengan. Dengan kan. Kataan kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kalau dengan ni dia tak sempurnalah ayat dia. Kita kata dengan sudu. Dengan sudu. Apa benda yang dengan sudu? Dia tidak ada muta'allaq, tempat gantung nama dia. Jadi ulama kata bismillahirrahmanirrahim ini dia ada tempat gantungnya, tapi dihazafkan. Dihazaf ni maknanya dipadamkan. Seperti mana perkataan lain yang ada ba. Contoh kita kata dengan cawan, contohnya. Dengan cawan. Apa yang dengan cawan? Mesti kena ada perkataan sebelum dia yang nak menggantungkan dengan itu. Dengan tu kalau dia datang pada awal ayat, dia tergantung. Dia tergantung, dia berhajat kepada sesuatu untuk dia berpaut supaya ayat itu dapat difahami. Jadi kalau macam dengan cawan, tambahlah depan dia. Saya minum dengan cawan. Dengan pen, tambah depan dia. Saya tulis dengan pen. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di mana muta'allaqnya? Muta'allaq, tempat bergantungnya. Kata ulama, tempat bergantungnya berbeza mengikut keadaan kita. Maka kalau kita ketika itu sedang ataupun nak makan, maka tempat gantung ialah akulu bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan bismillah. Kalau kita baca Quran, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Depan ba tu ada sesuatu yang ditakdirkan, maknanya sesuatu yang diandaikan dalam kurungan saya baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan benda ni tak payahlah kita ni apa, dia datang sendiri dalam hati. Kalau kita nak start enjin kereta kan, kita baca bismillah, automatik memang kita dah dalam hati kita dah hadirkan bahawa saya sebut bismillah ni maksudnya ialah saya start kereta dengan bismillah. Muta'allaq itu dia akan datang sendiri mengikut keadaan kita bila kita baca bismillah. Ya. Cuma nak bagi tahu itulah, perkataan ataupun ayat kalau bermula dengan ni dia tergantung. Maka pelengkap dia ada sesuatu yang ditakdirkan di depan dia. Ada sesuatu yang diandaikan pada awal ayat. Andaian tu macam mana? Dia berbeza mengikut keadaan. Kalau kita nak makan, kita baca bismillah, maka takdir di depan itu ialah, andaian di depan itu ialah saya makan dengan nama Allah. Kalau minum, saya minum dengan nama Allah. Itulah dikatakan sebagai muta'allaq. Sebagai muta'allaq. Okey. Kemudian masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatlah kepada lafaz ataupun lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Dan para ulama mengemukakan pelbagai tafsiran, pelbagai kaitan antara antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ya. Maka ada ulama yang mengatakan bahawa Ar-Rahman itu maksudnya ialah yang memberikan nikmat kepada semua makhluk, sama ada beriman atau tidak. Sementara Ar-Rahim
Maksudnya ialah yang memberikan nikmat kepada yang beriman sahaja. Yang beriman sahaja. Ini satu pendapat. Ya. Dia kata Ar-Rahman yang memberikan nikmat kepada semua. Semua dia bagi. Kobau dia bagi nikmat, burung, ayam, itik, lembu, semua. Semua itu mendapat nikmat dengan Ar-Rahman, dengan sifat, dengan nama Allah Ar-Rahman. Dia sama, dua-dua tu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebenarnya kata dasar dia sama aja, iaitu rahmah. Iaitu rahmah. Cuma bila dijadikan sifat dia berbezalah. Yang ni datang Ar-Rahman, yang ni datang dengan satu lagi lafaz Ar-Rahim. Asal dia semuanya adalah rahmah. Jadi ada ulama kata Ar-Rahman tu maksud tersiratnya ialah yang memberikan nikmat kepada semua makhluk. Tak kira beriman atau tidak. Sementara Ar-Rahim yang memberikan nikmat kepada yang beriman sahaja. Satu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bahawa Ar-Rahman itu yang memberikan nikmat yang besar-besar. Maksud nikmat yang besar-besar ni, kata Profesor Abdul Basir, iaitu nikmat yang boleh nampak. Kereta, rumah, duit, wang ringgit, anak-anak, pasangan hidup, ya, keluarga, kawan-kawan yang baik, yang nampak. Sementara Ar-Rahim ialah Al-Mun'im bidaqaiqiha, yang memberikan nikmat yang halus-halus. Maksud halus ni bukanlah maknanya nilai nikmat tu rendah. Maksud halus ini maksudnya ialah kita tak nampak, tapi kita boleh faham, kita boleh hayati dan kita mengakui itu adalah nikmat. Contoh, nikmat iman dan juga Islam. Kan, benda iman Islam ni dia bukannya macam batu boleh nampak sebiji. Dia bukan benda yang solid macam ni, boleh nampak meja, buku. Tapi kita boleh faham, oh saya dikurniakan nikmat Islam. Ini nikmat ni. Sebab kalau saya bukan Islam, saya akan jadi lebih teruk, macam lebih teruk lagi. Kan? Saya sembah benda yang tak sepatutnya disembah, wal'iyadzabillah. Jadi Islam tu adalah nikmat. Jadi Islam, iman, ketenangan hati, apa lagi? Keamanan negara dan sebagainya, itu adalah nikmat yang halus. Daqaiq nama dia. Nikmat yang, kalau bahasa kitab pondok dia kata nikmat-nikmat yang seni. Itu bahasa dia. Seni dia kata. Maksud seni tu benda tu halus. Kena fikir dalam, baru nampak indah rupanya, macam tu lah. Dia seni macam ni lah kan. Kalau nak tengok macam ni, kita nampak kayu je lah, kayu, cat kan. Tapi kalau kita hayati betul-betul, cantik ni, dia kemudian dia datang lepas tu, lepas fikir, baru kita sedar benda tu. Ya. Jadi pendapat kedua kata Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar. Maksudnya nikmat-nikmat yang boleh dilihat dengan mata kasar ni. Sementara Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang halus-halus, iaitu nikmat yang difikirkan baru disedari. Kita fikir, rupanya ini satu nikmat. Sebab contohnya macam iman, Islam, ketenangan hati, keamanan negara ni, itulah lapang rasa hati tu kan. Itu semua adalah, dan juga kita rasa diri kita ni dimudahkan oleh Allah Taala kan, perjalanan hidup kita. Itu semua adalah terkandung dalam Ar-Rahim, hasil daripada sifat Ar-Rahim. Allah Taala memberikan rahmat kepada kita, dengan sifat Ar-Rahim itu dapatlah kita nikmat-nikmat tersebut. Sementara ada juga yang mengatakan, pendapat ketiga mengatakan bahawa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama saja, kata dia. Kan? Ni kalau budak sekolah dia sukalah pendapat yang ketiga ni. Inilah ustaz, yang ketiga ni saya suka ustaz, senang. Senang kata. Saya kadang mengajar juga budak-budak sekolah apa. Kadang ada universiti, kolej panggil kan, buat daurah kitab. Kadang orang ni suka ambil yang mudah. Yang ni payah sikit. Ya, yang ni senang. Saya ambil yang ni lah ustaz, senang sikit. Biasa fiqh lah, fiqh. Dia senang kata. Jadi ada pendapat ketiga ada. Bukan tak ada, ada.
Pendapat ketiga kata sama je, Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma timbul persoalan, kalau sama kenapa ada dua? Sebab bahasa Arab ni dia tak suka mengulang benda yang sama. Tu kena ingat tu. Satu kunci kepahaman dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni, orang Arab tak suka ulang benda yang sama. Cakap benda yang sama. Dia mesti ada suatu faedah, suatu tujuan. Jadi kenapa diulang? Maka kata ulama, diulang kerana nak memberikan penegasan. Jadi adalah faedah. Maknanya hanya semata-mata kerana nak memberi penegasan sahaja diulang Ar-Rahmanir Rahim. Tapi bukanlah membawa maksud Ar-Rahman berbeza dengan Ar-Rahim. Ini mengikut pendapat yang ketiga. Kemudian apa pula pendapat Syekh Tantawi? Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, setelah beliau mendatangkan semua pendapat ini, beliau melakukan tarjih. Tarjih ni mana? Saring lah. Beliau saring, beliau pilih satu pendapat yang tepat pada hemat beliau. Kata beliau, yang lebih tepat ialah Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukanlah maknanya sama. Sebaliknya, kedua-dua itu membawa maksud yang berbeza. Kalau berbeza apa dia? Kata Syekh Tantawi, Ar-Rahman itu maksudnya ialah yang besar rahmatnya. Besar. Sementara Ar-Rahim itu maksudnya ialah yang berterusan rahmatnya. Subhanallah. Cantik Syekh Tantawi punya huraian. Dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim kedua-dua sama, asal daripada rahmah. Tapi bezanya apa? Ar-Rahman itu menunjukkan besarnya rahmat. Sementara Ar-Rahim menunjukkan berpanjangan dan berterusannya rahmat. Dia kan beza tu, besar dengan berpanjangan. Besar ni dari segi saiz. Sementara panjang ni dari segi tempoh. Maka kerana itulah didatangkan dua kalimah yang berbeza, nak menunjukkan bahawa rahmat Allah itu bukan sahaja besar. Sebab kalau besar boleh jadi sekali saja ia datang, atau beberapa kali dalam beberapa keadaan. Tapi dahlah besar rahmat Allah tu, kemudian berterusan pula lagi. Berterusan sampai bila? Sampai selagi mana, memang seperti mana Allah Ta'ala itu memang sampai bila-bila. Begitulah sifatnya, kekal selama-lamanya. Rahmat, sentiasa Allah memberikan rahmat. Sebab tu kita dalam kubur, di padang mahsyar, di titik sirat, hatta dah masuk syurga pun, semuanya adalah daripada rahmat Allah Ta'ala. Berterusan Allah terus menerus menurunkan, memberikan rahmat kepada kita. Itu huraian Syekh Tantawi yang saya rasa sangat baguslah. Sebab apa bagus? Sebab dia ada hujah dia. Sebab kata beliau, Rahman itu dia mengikut wazan fa'lan. Fa'lan. Kan? Tak apa kot, boleh bayangkan kot. Rahman. Dia mengikut wazan fa'lan. Dia punya acuan huruf tu. Fa dengan ra, ain dengan ha, lam dengan mim, alif tambahan, nun pun tambahan. Jadi kata beliau, kata Syekh Tantawi, wazan fa'lan adalah antara sirah mubalaghah, lafaz yang menunjukkan berlebihan. Berlebihan pada apa? Pada banyaknya suatu perkara dan pada besarnya suatu perkara. Pada banyak dan besarnya suatu perkara. Sementara Rahim, ia berasal daripada wazan fa'il. Rahim, kan? Fa'il, kan sama tu. Kalau fa'il ni dalam bahasa Arab, ia digunakan untuk sifat yang berterusan. Seperti karim. Karim, kita kata haza rajulun karim. Ini seorang lelaki yang pemurah atau mulia, pemurah lah. Maksudnya dia sentiasa pemurah. Pemurah tu sentiasa, sifat pemurah tu sentiasa melaziminya dan tidak pernah berenggang daripadanya. Tapi kalau orang tu marah, kita tak kata ghadib, kita kata hadzal rajulu ghadban. Ghadban. Ini orang lelaki ni dia apa? Orang ini ialah seorang lelaki yang marah, ghadban. Sebab mungkin lepas ni tak marah. Mungkin lepas ni dia tak marah. Jadi digunakan wazan fa'lan. Fa'lan. Jadi
kesimpulan dia, fa'lan itu, wazan fa'lan menunjukkan besar dan banyak, tapi tak menunjukkan berterusan. Sementara wazan fa'il menunjukkan berterusan. Jadi Ar-Rahman maksudnya ialah besarnya dan banyaknya rahmat Allah. Sementara Ar-Rahim menunjukkan bahawa berterusannya rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca bismillah ni, sepatutnya kita menghadirkanlah makna itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang mana rahmatnya tersangatlah besar. Ar-Rahim, dan juga rahmatnya berterusan, terus menerus dilimpahkan kepada kita semua. Begitulah. Ya. Jadi tadi kita mula pukul berapa tadi? 9:10. Ya. Boleh lagi ke ataupun ke ada urusan lain? Boleh lagi ke? Kalau ada urusan lain tak apa, saya boleh berhenti. Ya? Boleh okey. Saya tambah sikit je lagi. Saya tak risau apa pun. Tak ada risau. Okey, alhamdulillah. Saya pun hari ni tak ada apa, cuma khutbah lah. Hari ni saya berkhutbah di Masjid Al-Um. Al-Um. Itulah. Masjid tu pun antara yang banyak mencari dananya ialah ayah saya lah pada awal-awal dululah. Kemudian lepas-lepas tu orang lain lagi banyak daripada dia. Tapi pada awal-awal pembukaan tu antara yang banyak, bukan ayah saya keluar dana, ayah saya cari dana. Dia berjaya mendapatkan dana. Kat sini ke Ustaz? Dekat depan kedai ni bukan? Bukan. Ni Masjid Al-Um Seksyen 1 Bandar Baru Bangi. Kedai dekat Ustaz Anur. Anur belah sana, di belah sini . Dekat-dekat je tu. Dekat-dekat Okey, baik. Kemudian ni dia kena masuk fiqh juga akhirnya. Dari segi fiqh, bismillah. Bismillah ni adakah kita baca kuat atau perlahan ketika sembahyang? Kalau orang tu jadi imam lah, kalau orang tu baca makmum ataupun dia sembahyang sendiri, memang baca perlahan lah. Tapi imam, kalau dalam mazhab kita baca kuat lah ya. Mazhab kita baca kuat. Mazhab lain, kalau tak silap saya, tiga mazhab lain baca perlahan, atau bahkan kalau ada yang kata tak baca pun tak apa. Tapi mazhab kita baca bismillah lah. Bagi ulama ataupun mazhab yang mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca perlahan, hujahnya ialah hadis riwayat Bukhari. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu dari dalam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman falam asma' minhum bismillahirrahmanirrahim." Kata Sayyidina Anas, aku telah solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Kesemua mereka aku tidak dengar mereka menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, seperti mana dalam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih lah. Kalau Bukhari Muslim ni tuan-tuan dan puan ingat je, Bukhari Muslim sahih lah tu. Tanamkan dalam akal kita, kalau Bukhari Muslim sahih. Ya, ini dalil bagi mazhab lain lah. Tapi itulah, semua mazhab yang 4 ni, yang muktabar ni, semua dia ada dalil. Kita tak boleh kata yang ni ikut sunnah, yang ni tak ikut sunnah. Tak, semua. Tidak ada ulama mazhab yang sengaja tidak mengikuti sunnah. Tak ada. Kalau sengaja tak ikut sunnah, macam mana boleh jadi mazhab muktabar? Jadi apa pula dalil bagi mazhab kita yang baca bismillah kuat ni? Imam lah baca bismillah kuat. Dalilnya ialah hadis Nu'aim atau Naim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir. Nu'aim Al-Mujmir kata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Aku telah solat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Lalu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Nu'aim boleh tahu Abu Hurairah membaca bismillah? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan
pastinya Abu Hurairah baca kuat bismillah itu. Kalau dia baca perlahan, macam mana dia dengar? Dan yang lebih menariknya, Nu'aim Al-Mujmir meriwayatkan, dia kata selepas solat Abu Hurairah pusing belakang dan Abu Hurairah mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi Allah yang menguasai jiwaku. Ni dia bersumpah. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tepat solatnya menepati solat Rasulullah SAW. Abu Hurairah kata, dalam banyak-banyak kamu ni, di kalangan kamu ni, akulah orang yang paling tepat, yang paling sama solatnya dengan solat Rasulullah SAW. Dan Imam Al-Baihaqi kata, hadis ini sanadnya sahih. Bahkan kata Imam Baihaqi, lahu syawahid. Bagi sanad ini, bagi hadis ini terdapat sanad hadis-hadis lain yang menyokongnya. Hadis ini sahih mengikut Imam Baihaqi. Maka inilah dalil bagi mazhab kita yang mengatakan perlunya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat, kerana Abu Hurairah melakukan demikian. Bahkan dia bersumpah. Jadi kita tak berani nak kata dia salah. Dia kata demi Allah. Dia kata demi Allah yang inilah, macam inilah solat yang hampir dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hadis tadi macam mana? Anas kata dia tak dengar. Maka kata ulama, maksud tak dengar tu mungkin maksudnya tak sampai ke telinga dia. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman baca, tapi dia yang tak dengar. Kerana Anas radhiyallahu anhu di antara sahabat yang muda. Yang di belakang Nabi SAW pastinya yang sahabat-sahabat yang besar-besar. Ya? Pastinya sahabat-sahabat yang tua-tua lah. Jadi mungkin tak dengar. Yalah, dulu mana ada mikrofon. Kalau sekarang ni kalau kata saya tak dengar lah imam baca bismillah, memang tak baca lah tu. Sebab mikrofon tu hatta bisik pun dengar kan. Bacaan sujud, rukuk kadang-kadang dengar kan mikrofon tu kan. Sekarang ni macam ni mikrofon ni dekat ke bibir ni kan. Tapi dulu tak macam tu. Dulu itulah sebab itu jadi khilaf. Ada yang kata Rasulullah baca, ada yang kata tak baca bismillah. Tapi kalau apa ni mazhab kita kata bacalah. Bahkan kalau kita tak ikut mazhab lah kan, kita mana kata kita bincang secara umum, sebenarnya baca lebih selamat. Sebab kalau baca dia taklah batal. Tapi kalau tak baca, ada pendapat kata batal. Jadi yang lebih kurang risikonya ialah baca. Kalau tak baca, berisiko. Sebab ada pendapat yang kata batal. Tapi kalau baca, kalau dibaca, tak ada ulama kata batal. Tak ada. Tak baca tu yang ada ulama kata. Tapi kalau kita berimamkan, macam tu kita pergi umrah kan, Masjidil Haram apa, dia baca, cuma dia baca perlahan, dia baca dalam hati. Ataupun dia baca dengan bibir tapi perlahan. Kadang terdengar juga dia baca. Betul. Kadang terdengar, betul. Memang insya-Allah dia baca. Sebab saya difahamkan imam-imam Masjidil Haram memang dia sembahyang, dia akan pastikan sembahyangnya tu sah di sisi semua mazhab. Dia akan pastikan begitu. Mana yang dikatakan wajib oleh mana-mana mazhab, dia akan buat. Ada mazhab kata ini wajib, ada kata tak wajib. Dia buat juga untuk meraihkan semua. Sebab tu semua orang boleh sembahyang di belakang dia. Okey. Itulah yang dapat kita bincangkan, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu insya-Allah. Nanti kita akan bincang lagi, moga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kelapangan sehingga dapat kita bertemu lagi dalam kuliah yang akan datanglah insya-Allah. Diharapkan apa yang kita bincangkan di sini dapat kita faham dan kita amalkan serta kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah. Kiranya ada salah silap, mohon teguran. Yang tengok live pun boleh insya-Allah boleh tegur dalam komen ke apa ke. Mana yang kita boleh baiki, kita baikilah insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.